Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan peluang untuk saya live pada petang ni. Petang bila ni? Petang Khamis kan? Okey. Terima kasih dan tak terhingga kepada semua supporter dan yang sentiasa follow saya punya page saya. Dan di sini saya nak memohon ampun dan maaf kerana saya rasa dah hampir sebulan kot lebih kan, saya tak buat live. Dan saya rasa terlalu rindu untuk nak buat live, berjumpa dengan secara maya dan memberi penerangan kepada semua follower yang mana sentiasa bertanyakan sebelum ni, yang mana kita sentiasa duk sembang macam ni kan. Ni ada yang mungkin ada yang tertunggu-tunggu dan ada yang mana klien pernah tanya sebelum ni, Tuan Fahmi tak pernah buat live dah ke? Kenapa tak buat live? Kata bukan tak mau buat live, tapi sebab nak mencari waktu yang sesuai. Kadang-kadang waktu yang nak live tu dah dekat petang-petang, nak balik dan sebagainya. Sampai staff kata, bos dah lama tak buat live. Jadi saya rasa macam kesian sangat lah kan. Itu tidak, nanti ni lama-lama nanti ni saya beku nak bercakap lagi susah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam kepada semua yang memberikan salam. Okey, terima kasih kepada semua. Ahan, Tuan rindu saya tak? Rindu. Okay, so terima kasih kepada semua yang menonton pada petang ni, yang mungkin ada kelapangan waktu untuk menonton. Saya mungkin tak lama sebab saya lah kan, kita nak balik prepare untuk buka puasa lagi. Dan Alhamdulillah, syukur kita dah hampir berapa hari ni hampir berapa hari lagi kita akan sambut raya. Tapi dalam keadaan yang mana kita masing-masing, setiap orang ni dia ada di tempat yang mana kena PKPB, ada yang PKP. Macam saya dekat Kedah ni, Sungai Petani ni, dah kena PKP. Jadi saya kena duduk kat rumah dan saya dah mohon ampun dan maaf dah kepada mak saya. Saya tak boleh nak beraya dekat rumah. Tahun ni sepatutnya beraya di Penang, jadi terpaksa jugalah beraya di rumah sendiri tahun ni. Tak kisahlah macam mana sekalipun, yang penting okey lah kan. Macam awak nak balik masak. Saya tak balik masak lah. Saya nak pergi beli barang sikit ke kan. Murtabak ke nak cari. Okay, so terima kasih kepada semua yang menonton. Dan saya sebenarnya nak memberi penerangan sikit. Saya nak berkongsi sebenarnya tentang beberapa isu yang mungkin saya dah terlepas nak bercerita sebenarnya kepada perempuan, khususnya lah yang mana siapa yang ada isu berkaitan dengan gantung tak bertali. Jadi saya tengok dalam sepanjang sebulan lebih yang mana saya tak live ni, yang mana saya handle kes, yang mana ada kes yang baru masuk dan sebagainya, ada banyak orang, saya boleh kata banyak, lebih daripada 10 lah, yang bertanyakan tentang untuk nak melepaskan diri. Ada orang yang mana situasi dia dipukul, dihenyak, ditampak, tapi dia tak mau bertindak. Ada orang juga dia nak lepaskan diri dia, tapi dia tak mau, dia nak lepaskan diri dia tapi suami dia tak mau lepas. Dan ada orang yang mana dia dah kata hati dia dah tak boleh nak terima, tapi dia terpaksa bertahan disebabkan keluarga. So macam-macam isu yang berlaku lah, yang melibatkan kepada perasaan wanita ni yang nak bertahan tapi dia sebenarnya dah tak sanggup. Dan ada orang dia terpaksa lakukan benda ni kerana orang lain, especially keluarga. Sama ada keluarga tu sebelah keluarga sendiri ataupun keluarga tu sebelah keluarga pihak suami. Dia mungkin ada isu dengan suami, tapi dengan keluarga itu terlalu baik dan dia terpaksa menjaga
menjaga nama baik keluarga. Dan pada saya, bila ada orang yang bertanyakan kepada saya tentang apa yang patut dilakukan, adakah saya perlu meneruskan kehidupan ataupun saya perlu membuat satu fasa yang baru, saya akan lontarkan balik. Saya tanya puan kahwin ni tujuan dia untuk apa? Apa tujuan kahwin sebenarnya? Sebab banyak orang dia tak tahu apa tujuan dia kahwin tu. Kahwin ni adalah tujuannya untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Tujuan kahwin untuk mendapatkan kebahagiaan, sama ada suami untuk bahagia ataupun isteri untuk bahagia. Kalau perkahwinan tu dah tak capai, dalam terma bahasa Arab dia, mawaddah warahmah, kebahagiaan dan juga rahmat. Bila dah tak ada kebahagiaan dan tak ada rahmat, maksudnya dah tak ada satu benda yang boleh lagi nak mengukuhkan, maka pelan-pelan rumah tangga tersebut dia akan menuju kehancuran. Okey, jangan kata bulan puasa ni saja. Bulan puasa ni pun kadang-kadang banyak cabaran. Sebelum bulan puasa ataupun nanti selepas raya, pasti akan ada banyak lagi isu. Okey, yang mana isu berkaitan dengan tak dapat nafkah, isu yang berkaitan dengan tak duduk sebumbung, isu yang berkaitan dengan selalu bergaduh mulut. Yang ni, isu-isu ni lah yang menyebabkan kepada keretakan rumah tangga. Tapi kadang-kadang yang mungkin boleh selesai cara elok tu bagus. Yang mana ada satu pasangan yang mungkin dua-dua orang ni dia realistik, dia relevan. Dia kata, aku pun dah lama tak duduk dengan hang, yang ni pun dah tak lama duduk dengan aku. Okey, tak apa, kita bawa haluan masing-masing. Okey, jom kita pergi mahkamah, selesai cara baik. Kalau ada yang jenis macam ni, tak apa, yang jenis macam ni bagus. Tapi ada keadaan yang mana orang ni dia tak mau lepas. Okay, dia tak mau ambil peduli. Dia kata, hang nak sangat cerai, hang pergi buat sendiri. Jenis-jenis macam ni yang akan menyebabkan seseorang wanita tu dia akan digantung tak bertali. Okay, so gantung tak bertali ni perempuan adalah satu benda yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada perkahwinan. Saya kata begitu sebabnya terma dalam perkahwinan ni, kalau kita faham, akad yatadamman ibahatul istimta', akad yang bolehkan satu orang dengan satu orang lagi, laki dan perempuan, untuk bersukaria, berhubungan cara baik. Jadi akad takrif nikah tu pun dah tujuan dia nak menunjukkan kata untuk bersuka-suka. Dia bukan tujuan dia untuk mendatangkan mudarat. Dia tak ada takrifan untuk nikah tu. Tujuan dia untuk mendatangkan mudarat satu sama lain. Baik tak payah nikah kalau macam tu. Okay? So tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau katalah membiarkan diri digantung tak bertali tersebut, maka perkahwinan tu dah tak capai kepada matlamat dia yang tersendiri. So kenapa kita biarkan lagi perkahwinan tersebut diteruskan? Sebab kalau kita biarkan, okey, tak apalah, bawa haluan masing-masing. Kita tak payah bercerai, masing-masing bawa haluan. Sedar ataupun tidak, di situ kita telah memberikan peluang kepada diri kita untuk mengumpul dosa. Okey, sebabnya kalau suami biarkan macam tu saja, suami tu akan tanggung dosa yang banyak. Okey, dosa yang banyak sebab dia tidak memperbetulkan keadaan. Kalau dah tak mahu, Islam kata lepaskan dengan cara yang baik. Nikah ambil dengan cara yang baik, sepatutnya lepas pun dengan cara yang baik. Okey. Bagi seorang lelaki yang membiarkan isteri dia, dia memang niat dia kata, aku tak kisah, tak peduli. Hang nak buat apa pun buat, aku tak akan lepaskan hang. Biar hang merana. Aku tak mau peduli apa pun. Aku tak akan turun pergi mahkamah. Aku tak akan selesaikan benda ni. Aku nak hang menderita. Macam mana aku menderita? Kalau ada yang berniat begini, maka dosa tu dia akan sentiasa terkumpul dekat dia. Okey? Yang tu dia akan terkumpul pada diri dia. Sebab dia dah berniat untuk nak membiarkan perkara tersebut. Kalau dia tak mau niat benda tu, perkara macam tu berlaku pun, at least kalaulah dia kata dia ada matlamat yang tertentu. Dia tahu, seorang suami dia tahu, dia tak bagi nafkah,
Kadang bagi sekejap tak bagi. Kadang bagi tak cukup, tapi duk rasa macam bagi banyak sangat. Okay? Kadang dia pukul, tapi dia tak mengaku. Dia kata, alah sikit je. Bukan buat apa pun, tampak itu sikit je. Sikit. Mari kita try. Ataupun kata jentik macam tu je. Jentik tu pun tak boleh perempuan. Tuan-tuan, tak boleh macam tu. Okay? Dia rasa macam benda tu memang betul dia buat, tapi dia tak mau juga. Dia tak mau lepaskan. Dia kata, alah, baru buat sikit macam tu dah ni. Aku kalau boleh nak lepaskan tu, boleh. Tapi bagi aku nak macam ni. Aku nak tebus talak. Berapa hantaran itu? Hantaran dua itu 10,000. Aku bayarkan 10,000, mas kahwin 3,000. So 13,000. Kalau kita dah tempoh perkahwinan ni, aku nak double. So aku nak 26,000. Yang ni bukan benda main-main perempuan sebab benda ni ada berlaku. Okay? Yang mana mas kahwin baru berapa, hantaran baru 5,000, tiba-tiba nak cerai, tebus talak minta 20,000. Bila kita tanya apa sebab 20,000, saya ganti rugi saya lah, saya nak lepaskan tu. Ingat kalau kita buat macam tu, niat kita, niat dia memang tujuan nak menyusahkan orang tu, maka saya boleh katalah benda tu dia setiap hari dia akan mengalir dosa-dosa sebab kita membiarkan isteri tersebut gantung tak bertali tanpa kita melakukan sesuatu untuk memperbaiki rumah tangga. Okey. Bagi si isteri pula, kalau si isteri tu dia tinggal dia kata, Esa, aku tak mau duduk dengan biar aku tak mau buat apa-apa pun tindakan. Biarlah. Nanti kalau hang nak kahwin seorang lagi, hang kena mai cari aku juga sebab nak kena buat permohonan poligami. Jadi dia biar, isteri ni pun biar dia buat haluan sendiri, kemudian dia bercinta dengan orang lain ke semua tu. So dalam keadaan dia masih lagi isteri orang yang digantung tak bertali. Bukankah itu lama kelamaan juga akan menimbulkan dosa kepada diri sendiri juga? Okay? Dan anda kena ingat, walaupun mungkin anda sebagai isteri tersebut, tidak duduk sekali disebabkan suami ni mungkin tinggalkan anda, tapi anda tak buat apa-apa sekalipun. Kita bimbang, kita bimbang, yang tu juga boleh mendatangkan dosa kepada kita sebab kita masih lagi isteri, yang mana kita mungkin tak pergi ikut suami kita, ataupun mungkin kita nak keluar daripada rumah pun sepatutnya kita minta izin, tapi kita tak ada tempat untuk kita minta izin. Kita bimbang perkara tersebut boleh mendatangkan dosa yang berterusan. Bulan puasa ni bulan cerita pasal dosa saja. Tak, kita tak mau cerita pasal dosa. Kita nak cerita bagaimana kita boleh mendapatkan ganjaran yang baik. Kalau katalah perkahwinan tu memang dah tak boleh nak pergi, adakah menjadi satu dosa? Macam saya bercakap dengan anda ni, salahkah saya bercakap benda yang betul? Saya kena bagi tahu kepada anda, saya bukan nak menggalakkan kepada perceraian, tapi saya nak anda berfikir dengan betul, dengan jelas, supaya perkara ini tidak dipandang serong. Sebab ada setengah orang yang mana dia akan mengatakan, tak apalah, biarlah aku bertahan macam mana sekalipun, yang penting orang lain faham, orang lain tak terjejas. Sebab biasa yang kita lalui, tak apalah sebab mak suruh bertahan, mak suruh saya kesian dekat pihak sana, saya kesian kat mak mertua saya. Dia banyak kesian. Ataupun ada setengah yang banyak berlaku adalah dia kata tak apalah, yang penting demi anak. Kadang-kadang yang saya pelik sangat-sangat, dah kena pukul, seriously kena pukul yang sampai lebam, dah kena maki-maki. Boleh kata tiap-tiap hari ni mencarut tu perkara zikir lah. Mencarut tu bukan perkara-perkara yang kadang-kadang, dah tiap-tiap hari bergaduh, mencarut dan sebagainya. Bahasa panggilan pun dah bukan bahasa yang abang, sayang, at least saya, awak kan. Tapi dah bahasa panggilan pun aku hang. Kadang-kadang ni panggil weh, DJ pun ada juga. DJ, awak babi. Lagi kasar kan. Yang tu mungkin bahasa-bahasa yang kita selalu dengar. Okay? Sebab ni saya quotekan benda yang pernah berlaku sahaja. So, kita nak bagi tahu kepada anda,
benda yang macam ni akan menyebabkan kepada anda sendiri tertekan. Anda sebagai isteri, sebagai wanita, saya percaya tak ada wanita yang nak benda ni berlaku. Dan saya percaya juga kalau ada lelaki yang rumah tangga dia bercakap macam ni pun, dia pun takkan rasa aman. Apa akan terjadi kepada diri kita ke depan? Kita akan stres, kita akan merosakkan diri kita, kita akan timbul rasa dendam. Beribadah kita pun kadang-kadang ibadah yang sukar untuk kita nak dapat ketenangan, sebab kita tak meluruskan perjalanan kehidupan kita dengan betul, sebab kita pilih untuk teruskan dengan liku-liku yang ada lubangnya, lopaknya, yang ada durinya. Kita nak macam tu. Jadi bila ada orang yang dia sanggup, biarkan, tak apalah, yang penting demi anak-anak, dia kata. Padahal bila berlaku perceraian sekalipun, anak tetap anak. Anak kepada ibu tetap anak ibu. Bapa tu pun anak kepada bapa dia. Dia tak ada isu. Yang jadi isu adalah dia mengugut. Ugut nak buat lari, jadikan anak ni sebagai subjek untuk dia balas dendam. Yang ni perkara yang berlaku. Yang ni selalu sangat terjadi. Kalau nak tahu, anda boleh tengok. Tadi saya ada kita ada satu posting yang mana saya share satu kisah yang mana seorang ibu dia rasa sedih sebab dah lama sangat tak berjumpa dengan anak. Perkara ni bukan perkara yang biasa, Perkara ni perkara yang sepatutnya kita kena pandang adalah satu perkara yang serius, sebab dia akan melibatkan kepada perasaan anak-anak tersebut. Kalau kita menjadikan anak ni sebagai subject matters untuk kita berebut, untuk kita berlawan, bergaduh dan sebagainya, apa akan terjadi kepada mental anak tersebut? Jadi jangan fikirkan tentang perceraian ni adalah perceraian antara anak juga, sebab anak tetap anak. Yang jadi selalu isu bila ada ugutan terhadap anak. Ugutan nak buat lari. Ugutan nak buat lari inilah yang selalu terjadi. Benda ni terjadi juga kepada klien, yang mana ada klien yang dia terpaksa dia terpaksa berhadapan situasinya bila failkan perceraian, suami buat lari anak. Bila buat lari, perceraian tu boleh dijalankan, tetapi bila anak ni tak ada, kadang-kadang dia rasa macam aduh, dia ni nak buat lari anak, kadang-kadang dia tak ada kekuatan dah dan sebagainya. So dia terpaksa reda. Tak apa, aku nak bercerai, aku yang penting nak lepaskan, nak jaga anak, jagalah. Sampai ada yang terpaksa berkorban untuk melepaskan hak jagaan anak. Okay. So isu yang sebegini kadang-kadang dia berlaku disebabkan kejahilan. Okay. Kejahilan yang amat sangat. Sebab ada orang dia rasa dia nak ambil saja anak tu dengan tujuan isteri ni boleh patah balik. Dia nak jadikan macam isteri ni tempat untuk pujuk. Pujuk tapi dengan cara yang kasar, buat lari anak sebagainya. Yang tu bukan pujuk. Yang tu sebenarnya adalah ugutan. Ugutan yang berbentuk zalim sebenarnya. Ugutan untuk misahkan, ugutan untuk dibiarkan gantung tak bertali sehingga tak dapat apa-apa. Yang inilah antara isu yang selalu kita lalui di mahkamah syariah. Isu yang selalu kita berhadapan, yang mana isu melibatkan gantung tak bertali, disebabkan ugutan, disebabkan wanita ni tak berani untuk bertindak, dan isu berkaitan dengan wanita ni kesian. Kesian terhadap orang lain berbanding kesian kepada diri kita sendiri. Yang mana lebih penting? Kesian ataupun sayang kepada diri, ataupun kesian kepada orang lain? Kalau saya akan kata kesian kepada diri. Sebab kita tak tanggung diri kita ni sendiri, baru kita boleh tanggung kepada orang lain. Alright. Saya tak harap cakap macam ni. Saya nak ambil soalan lah. So saya nak macam ni. Uwais Hamzah. Terkadang tuan, dia diugut lagi pula kalau dia isteri kedua tak bekerja, tiada tempat tinggal, suami berduit, ada pengaruh dengan syarikat Guam. Jadi dia berkeras nak bertahan sebab anak. Betul lah tu. So panjangnya. Okay, kadang-kadang sebab orang ni dia nak bertahan sebab anak.
Dia terpaksa bertahan sebab dia takut dibuat lari anak tersebut. Jadi isu yang beginilah yang menyebabkan masalah rumah tangga tersebut dia tidak akan selesai. Bahkan anak-anak dia akan lebih tertekan dan dia akan lebih marah dan sedih kalaulah melihatkan ibu dengan bapa dia jadi begini. Kalau kita tengoklah kan, ada je anak-anak yang berjaya dengan baik, yang mana kita boleh tengok daripada orang luar yang mungkin terkenal. Saya cukup adore lah, saya cukup suka bila saya tengok kan, ada pasangan macam contoh, kita selalu tengok macam artis lah kan, sebab selalu keluar kat media kan. Kadang-kadang ada artis yang dia bercerai, kemudian bila dia cerai tu, dia kahwin dengan orang lain, tapi dia boleh bagi bapa ni melihat anak. Macam contoh kan, tadi saya terbaca siapa berkaitan dengan macam contoh Jejai kan, Jejai dengan Nurul Danish contoh dah. Dia bercerai pun tapi still bab anak dia bagi dia bagi tengok, bagi nafkah semua macam tu elok. So tak ada isu pun kalau kawan ni nak kahwin dengan orang lain ke apa ke, terpulang. So kita boleh ambil contoh yang terbaik, kita boleh ambil. Macam siapa lagi baru ni Nabila, kakak Niloufar kan. Kakak Niloufar tu dia kan kahwin sebelum, aku pandai berartis ni. Dia kahwin dengan sebelum ni dengan Sharnas kan. Jadi dapat anak tu. So Nabila ni kahwin dengan Engku Imran kan. Tapi isu bab anak tak ada isu. So baguslah macam tu. Macam Engku Imran kan kahwin dia bawa main anak. So anak dia dengan Era Fazira tu pun okey juga. Aku pandai nampak upamanya berartis ni. Banyak tengok roti kaya aku ni. Oh bulan. Macam Kis Iman Roshain. Betul tuan, saya pernah alami semua tu 27 tahun dahulu. Oi lama dah. Puan Iris Ismailiza Ismail, tuan boleh tanya soalan tak untuk tajuk gantung tak tali? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Silakan. Puan Bazura kata selalunya kesian, takut jadi janda, malu dengan masyarakat. Sebab kita banyak memfikirkan orang nak kata apa tentang kita. Saya baru ni kan, saya ada jalan kat mana tak? Saya pergi mall. Saya nampak ada seorang lelaki tu, dia pakai baju tau. Dia pakai baju kat belakang kan. Kan zaman sekarang ni kan zaman yang baju tu ada perkataan. Baju dia tu dia tulis kat belakang tu, peduli apa orang kata. Kita. Betul Kalau nak lebih kasarnya dia ada ayat kat bawah tu, bahasa dia. Fuck what others people say. Macam tu lah. Kita peduli apa orang nak kata. Sebab bila kita fikirkan apa orang nak kata pada benda yang kita akan buat, maka kita tak akan buat benda yang betul sebab ada tu. Sebab kita akan fikir, lagi apa orang kata pula. Kita akan buat benda yang apa yang orang suka sahaja. Macam contoh, kita suka nak pakai baju color ni, tapi kita tak mau, takut orang kata kat kita. Tapi biarlah benda tu betul. Jangan kata aku teringin nak pakai singlet saja keluar. Contoh singlet lah. Singlet okey lagi kan. Kau lelaki. Kalau macam contoh ada lelaki yang suka baju color pink, tapi aku malas nak pakai baju color pink, sagi orang kata aku lembut. Contoh, dia fikir macam tu saja. Janganlah fikir macam tu. Yang penting tu adalah apa yang kita suka lah. Yang penting benda tu tidak berlanggar dengan syariat lah. Janganlah kita buat tu memang mengundang kepada kecaman tu. Yang tu laparkan perhatian. Okey. Rafidah Umar. Tuan, maaf bertanya, sekiranya ada pihak yang berkahwin sindiket dan belum didaftarkan di pejabat berdekatan, apakah status anak berkenaan sekiranya dilahirkan nanti? Baik. Nikah sindiket ni Puan Rafidah, dia akan menyebabkan status anak tersebut boleh jadi anak tak sah taraf. Nikah sindiket ni biasanya dia tidak mencapai kepada status pernikahan yang sah. Tapi dia kena buat juga pengesahan dan mahkamah akan menentukan berdasarkan kepada rukun nikah. Dan biasanya kalau orang yang nikah sindiket ni, dia akan ada isu dekat wali. Wali tu, wali yang mungkin tak mengikut turutan. Ada ayah lagi tapi guna wali abang sebab ayah tak setuju. Ataupun ada juru nikah yang tidak bertauliah.
Jadi dia kata dia adalah wali hakim. So kita pun nikah, kita ingat ada wali hakim. So kat situ tu dia akan menyebabkan kepada status pernikahan tu boleh jadi pernikahan yang tidak sah. Dan apa yang akan berlaku kepada pernikahan yang tak sah tu adalah status anak tersebut boleh jadi kepada anak tak sah taraf. Jadi bila jadi status anak tak sah taraf, maka apa status yang akan ada dekat dalam sijil lahir tu adalah tidak ada bapa. Dan anak tersebut dia tidak boleh dibinkan kepada suami yang kita nikah sindiket tersebut. Okay. Bila jadi anak tak sah taraf ni, banyaklah kesan dia. Kalau anak ni anak perempuan, dia tidak boleh, dia tidak ada wali, melainkan wali hakim kalau dia nak kahwin kelak. Dan dia tidak boleh diminta nafkah dekat bapa biologi tu. Bapa biologi tu tak boleh bagi nafkah dan tak menjadi kewajipan. So banyak kesan dia kepada wanita lah. Wanita yang berkahwin secara sindiket tersebut. Okey. Sambungan Puan Rafidah punya soalan. Dan pihak-pihak masih belum melepaskan isteri yang pertama. Macam mana ya? Dia tak kisahlah kalau dia tak lepaskan isteri pertama pun. Kalaulah dia tak melepas sekalipun, yang penting pernikahan tu, kalau pernikahan sindiket ni, dia mesti pernikahan yang boleh sah mengikut rukun, mengikut hukum syarak. Dia ada beza kalau orang nikah sindiket dengan nikah kat Siam. Okay, nikah sindiket ni dia menikah dalam Malaysia, yang mana sindiket ni adalah orang yang dia berpura-pura adalah orang yang boleh akad nikah, boleh jadi wali dan sebagainya. Biasa ni tak nikah sindiket. Nikah dekat Siam, bila lepas sempadan Siam, dia boleh menggunakan wali hakim kalau menepati mengikut hukum syarak. Jadi zaman sekarang ni yang dah 2 tahun kita di lockdown ni, kita tak boleh nak cross kepada Siam ni. Jadi tak ada lah kadang kita dengar isu nikah Siam. Jadi yang selalu kita dengar sekarang ni, macam saya ramalkan tahun lepas, bila tutup border ni, banyak ejen-ejen nikah sindiket yang timbul. Selepas kepada tempoh kita diblokkan Siam ni. Kita putuskan hubungan, jadi kita tak boleh nak keluar negara dan sebagainya. So banyaklah nikah-nikah sindiket ni wujud. So antaranya dia mungkin ada dekat sempadan Perlis Siam tu, ada juga yang dekat tengah-tengah bandar pun ada juga. So hati-hati. Okey, soalan Puan Iris Ismailiza. Panggil Puan Iris Okey, Puan Iris tanya soalan. Tidak tinggal sebumbung PJJ kerana kerja. Nafkah zahir bagi elok, cuma nafkah batin tidak beri. Adakah digantung tak, dikira gantung tak bertali? Alright. Pada saya, dia masih boleh dikira gantung tak bertali. Sebabnya nafkah yang patut dan wajib diterima oleh seorang isteri adalah nafkah. Nafkah ni terbagi kepada 2. Satu nafkah zahir dan satu lagi nafkah batin. Okay? Nafkah batin dan nafkah zahir adalah satu bentuk nafkah yang mesti ditunaikan. Bila kita sebut nafkah, dia wajib. Kalau bagi satu sahaja, satu lagi tak bagi, saya boleh katakan yang tu pun gantung tak bertali. Cuma kita kena ingat, bila kita nak tuntut fasah contohnya, isu berkenaan dengan tak dapat nafkah batin. Dalam Undang-Undang Seksyen 53 kurungan 1 berkaitan dengan fasah, kurungan B ke C kurungan B ataupun C, saya tak pasti, saya lupa, minta maaf. Kita nak bawa isu berkaitan dengan nafkah batin. Seorang isteri hanya boleh tuntut nafasah jika sekiranya tak dapat nafkah batin 1 tahun ataupun lebih. Maksudnya kalaulah katanya suami tak bagi nafkah batin, tak bersetubuh dengan kita secara sengaja daripada tempoh ni bulan apa? Bulan 5 tahun ni, daripada bulan 5 tahun lepas sampai bulan 5 tahun ni tak ada pun bersetubuh, tak ada pun nafkah batin, maka kita boleh tuntut fasah setahun ataupun lebih pada tu. Okey, dia masih boleh dikira gantung tak bertali sebab nafkah yang tidak sempurna itulah. Dia tak ada mencapai matlamat perkahwinan tu sendiri. Okey. Okey.
Dan bagaimana sekiranya Puan Rafidah Rafidah Omar, dan bagaimana sekiranya bapa wanita berkenaan hanya menikahkan mereka di rumah sahaja. Okey, menikah di rumah pun boleh jadi kepada nikah sindiket. Tapi kalau kita buat permohonan pengesahan, dia kena buat permohonan pengesahan nikah. Biasanya isu berkenaan dengan bapa yang nikahkan biasanya akan disahkan sebab dia boleh memenuhi kepada hukum syarak, asalkan boleh dibuktikan ada suami, ada isteri, ada 2 orang saksi, walinya sendiri nikahkan, dia ada akad siswa suami, isteri, saksi, wali, akad. So complete yang tu okey. Cumanya sekarang ni sebab tak melalui proses perundangan yang kita nak mohon untuk perkahwinan biasa tu. So kalau yang tu dia kena buat pengesahan juga, dan insya-Allah dia boleh disahkan. Pernikahan tersebut boleh disahkan sebab tak ada isu wali kat situ. Okey. Tapi mesti akan kena denda juga suatu hari nanti. Yang tu bergantung kepada tindakan selanjutnya oleh pihak pendakwa lah. Sebab melakukan nikah tanpa kebenaran. Okey, nafkah batin seperti perhatian, kasih sayang bukan berkisar pada hubungan suami isteri. Baik Puan Iris Ismailiza. Kalau untuk kes fasah, bila sebut fasah tu dalam undang-undang dia sebut nafkah batin melebihi setahun. Okey. Dalam takrifan dari sudut perundangan yang mana berdasarkan kes yang terdahulu, bila sebut tentang nafkah batin, dia mesti melibatkan kepada perhubungan suami isteri. Okey. Yang tu dia punya penceritaan kepada section tersebut. Okay. Section yang nak cerita nafkah batin tak dapat setahun tu adalah berkisar dengan hubungan suami isteri. Cuma pada tafsiran kita, tafsiran yang secara meluas melibatkan kepada pergaulan, perhatian, kasih sayang. So perhubungan yang baik, percakapan yang baik ni pun sebahagian daripada nafkah batin. Okay, sebahagian daripada perkara yang dituntut oleh Islam daripada suami kepada isteri. Cuma untuk cerita tentang fasah, kalau kata nak cerita tak dapat nafkah batin, dia melibatkan kepada perhubungan di ranjang tersebut. Okey, tapi kalau cerita tentang nafkah batin, perhatian kurang, kasih sayang tak ada sebagainya ni, yang ni dia tak boleh ditonjolkan dalam section tersebut. Dia tak boleh tonjolkan dalam cerita tak dapat nafkah batin lebih daripada setahun. Dia hanya akan bercerita tentang kepada lain-lain perkara yang boleh melibatkan kepada tekanan perasaan. Kanan cerita tentang perasaan, cerita tentang tak ada dah rahmat dan kebahagiaan, dah tak ada dah kasih sayang dalam rumah tangga. Yang ni dia masuk kepada peruntukan section fasah tapi yang lain. Biasanya dalam lain-lain perkara yang diiktiraf mengikut hukum syarak, dan biasanya dia akan melibatkan kepada situasi tekanan mental ataupun tekanan perasaan. So perkara ni boleh diceritakan. Dia bukan cerita nafkah batin tu berkaitan dengan perhatian kasih sayang. Nafkah batin dalam fasah cerita tentang perhubungan. Okay, fahamlah aku perhubungan, takkan nak cerita benda straightforward sangat yang ni kan. Okay, Puan Nurul Ain. Macam saya sendiri nak kata gantung tak bertali, ada jugalah suami ni lalu kot tepi rumah. Balik pun 5 minit. Dah 3 tahun dah tak tinggal sekali. 3 tahun tak tinggal sekali. Lamanya. Sebab dia duduk dengan bini muda. Mereka pula menikah kat Siam. Bertahan pun sebab anak. Tapi macam saya dah tak kisah dah dengan suami. Teruskan hidup dengan anak-anak. Ingat macam saya kata tadi Puan Nurul Ain. Okay. Kalau kita membiarkan diri tersebut, kita membiarkan tanpa kita ada tanggungjawab kita yang sepatutnya kita laksanakan, kita bimbang. Kita kena ada rasa kebimbangan. Aku buat perkara ni akan mendatangkan dosa ataupun tidak. Sebab yang ni bukan soal anak-anak semata-mata, tapi soal kita, hubungan kita dengan Allah juga. Kalau tak ada rumah tangga dengan baik dan sebagainya, kita dah tak ada kebahagiaan dengan suami, kita bimbang status kita tu di sisi Allah tu bagaimana. Okay? That's why
Kalau orang yang betul, yang dia faham, dia rasional, dia akan kata lebih baik aku berpisah kalau macam ni daripada aku teruskan perkahwinan yang entah aku ni jadi apa sebenarnya kat rumah. Okay, tu je. Okay, Puan Azanizawati Ma'aram. Okay. Mengikut taklid 4 bulan tidak diberi nafkah batin dan zahir. Kenapa bila tuntutan fasakh perlu tunggu setahun? Okey, saya kena jelaskan kat sini. Kalau untuk lafaz taklid dalam sijil nikah, hanya untuk nafkah zahir sahaja. Okey, nafkah zahir saja. Jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan Qamariah berturut-turut, atau aku atau wakil aku tidak datang memberikan nafkah kepada dirinya. Okey, dia sebut aku atau wakil aku tidak datang memberikan nafkah kepada dirinya. Kalau dia sebut aku tidak memberi nafkah tu, mungkin boleh kita tafsirkan dari sudut batin lagi. Tapi dia kata aku atau wakil aku. Siapa wakil nak mai bagi nafkah batin? Kalau ada macam tu, saya rasa ramai orang beratok nak bagi nafkah batin lagi. Okey. That's why tafsiran yang betulnya untuk nafkah zahir sahaja. Dalam cerai taklid tu, lafaz taklid hanya untuk nafkah zahir 4 bulan Qamariah berturut-turut. So nafkah zahir semata-mata. Sebab dia ada perkataan aku atau wakil aku tidak datang kepadanya untuk memberikan nafkah zahir. Tidak datang memberikan nafkah kepada dirinya. Okey. Kalau ada wakil pakat mai bagi, jahanam. Okey. Faham Puan Azanizawati? Okay. Right, Puan Rahani Abdullah. Macam saya dah turun mahkamah tapi suami tak mahu pergi. Terpaksa lanjut lagi kes ni. Yang tu satu perkara. Okay, yang tu satu isu. Alright, di mana isu berkenaan dengan suami tak mau turun. Okay, yang tu perkara yang biasa. Sebab ada setengah orang memang betul dia memang tak mau ambil peduli, ataupun disebabkan dia mungkin menghilangkan tak tahu ke mana, ataupun mungkin dia duduk jauh. Macam contoh dia duduk kat Johor ke kat Pahang ke, tengok isteri fakan kes dekat Kedah. Orang kata daripada aku duduk naik turun banyak kali ni, biarlah dia nak buat apa pun. Ada hak jenis mentality macam tu. Okay, so kita terpaksa naik turun mahkamah bersendirian. Tapi InsyaAllah apa yang memudahkannya adalah bila perbicaraan sebelah pihak ni, dia mungkin tidak ada pemeriksaan balas. Maksudnya tak ada orang yang nak lawan dengan kita. So kita akan mengambil tanggungjawab sendiri untuk membuktikan kepada mahkamah tentang dakwaan kita tersebut. Okay? Cuma apa yang saya boleh katakan, bagi orang yang terpaksa naik sendiri, maksudnya kena filekan, kena bicara sebelah pihak, dia bersabar sedikit sahaja. Dia mungkin tak terlalu sukar berbanding orang yang lawan, yang mana suami datang, dia nak lawan. Aku tak kira, jadi apa pun aku takkan lepaskan, aku sanggup lawan. Kita panggil apa? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kalau dia menang tolak kes fasakh pun, dia tak dapat balik isteri dia. So isteri pun macam tu juga. So tak ada apa kat situ. Dia nak lawan. Yang jenis nak lawan ni lah yang menyebabkan kes ni akan menjadi panjang. Biasanya ada orang faham, dia akan faham. Dia akan tahu, okey, dia akan ikut cakap peguam. Kita kata, okey, dia nak lawan. So kita akan ada proses macam ni. So dia kata, tuan memang panjang ke? So memang panjang. Sebab pihak suami tak mau lepas. Kita bincang dah untuk cerai cara baik, dia tak mau. Kita bagi tawaran, dia tak mau. Kita minta apa tawaran, dia nak minta tak munasabah, dia nak 100,000. So puan sanggup nak bayar? Tak boleh nak bayar. So kita terpaksa lawan puan. Bila kita nak lawan, kita nak kena buktikan kepada mahkamah. Bila kita nak bukti pada mahkamah, kita tak boleh ambil mudah. Okay? Kita tak boleh ambil mudah sebab benda ni kita nak meyakinkan kepada hakim yang nak putuskan. So bila kita nak buktikan kepada hakim, kita kena tunjukkan bukti yang sekuat-kuatnya supaya hakim tu yakin. That's why benda tu jadi lama. Dan saya ada kes yang mana dah sampai 2 tahun lebih, dah hampir 3 tahun pun ada. Sebab suami nak lawan.
Jadi ada orang yang sanggup, tak apa, tuan lawan je tak apa. Bila kita bagi tahu penerangan. Ada orang kadang-kadang dia tak faham. Bila dia tak faham dia kata awak lama sangat. Awak kawan saya ni baru sekali naik dah selesai dah. Kadang-kadang dia tak tahu kawan dia tu mungkin sekali naik suami dia lepas dah. Ataupun dia naik dia setuju untuk lepas cerai cara baik. Ataupun dia mungkin kata tak apalah, yang penting bagilah kat aku tebus talak berapa banyak sikit pun jadilah. Macam kita punya baru ni bulan lepas, suami dia ni malas dah nak ambil peduli. Dia kata tak apalah, bayarlah berapa pun boleh. So bagilah RM100. Baguslah. Dia kata tak kisahlah, bagi je lah. RM100 pun bagi je lah. Lepas. Senang kalau macam tu. Yang ni dia tak mau. Bila dia tak mau, kita cerita kat dia memang lambat. Sebab kita tak boleh compare dengan orang lain. Kadang-kadang orang lain ni ujian dia, cerita dia lain. Kadang-kadang ujian kita ni main dekat kita ni, sagi mahkamah tangguh, lepas tu PKP pula, hakim COVID pula. Jadi kita terpaksa lalui dengan dugaan yang masing-masing Allah tetapkan. Kadang bukan peguam nak melambat-lambatkan, saya pun tak mau melambat-lambatkan. Sebab kita tahu yang nak menanggung tu orang yang diri itu sendiri kan, diri anda. Tapi disebabkan kadang-kadang ni isu yang melibatkan kepada perbicaraan, isu yang melibatkan kepada tak puas hati, yang ni yang menyebabkan tempoh perjalanan cerita tu jadi panjang. So saya doakan Puan Rahani Abdullah, just trust the process, okay? Just trust the process. InsyaAllah dengan bersabar Allah akan memenangkan kepada orang yang bersabar. Puan Azmila, tapi selalunya pihak sana tak faham dan sahaja buat tak faham. Dah bagi tahu terus terang pun tak nak lepaskan. Ya, betul. Adik Miza ni memang trademark dia macam tu. Dia jenis duk bagi cakap saya ni Ustaz Fahmi. Aduh, ada gaya macam Ustaz lagi ke ni? Astaghfirullahalazim. Nani Mizi, Waalaikumsalam. Cik Wawamok, macam saya tuntut fasa, suami tak mau hadir ke mahkamah 25 nak mahkamah. Okey. Yang tu perkara biasa, so semoga berjaya. Okey. Adik Miza, alhamdulillah tuan 5 kes saya dah settle kemarin setelah 2 tahun kes cerai taklik. 2 tahun. Saya percaya mesti adik Miza, puan adik Miza ni ada cerita dia tersendiri kenapa sampai 2 tahun. Betul? So kalau kita nak tahu pun nanti kita mungkin minta Puan Adik Miza nanti boleh tak PM bagi tahu kat kami apa story yang sampai kes ni sampai 2 tahun. Boleh karang sikit lah, okay? Bagi tahu je kata cerita, apa cerita. So tak payah cerita kat sini pun tak apa. Yang ni bagus. Yang ni Puan Adik Miza ni dah dia dah lepas dan dia terima kasih sebab selalu ikut program saya. Terima kasih. Saya bantu setakat yang boleh sahaja, okey. Yang lain-lain tu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala juga. Alright. So itu saja untuk petang ni. Saya nak cerita tentang gantung tak bertali ni atas sebab apa? Atas sebab 3 perkara. Yang pertamanya disebabkan isteri tersebut mendapat ugutan. Dia tak mau cerai sebab dia diugut. Ugut nak sebarkan video lah, ugut nak bawa lari anak lah. Biasanya cerita pasal buat lari anak. Ataupun ugut untuk nak dijual rumah dan sebagainya. Yang keduanya, selalunya isteri yang digantung tak bertali, dia tak mau bertindak tu sebab dia kesian. Dia fikirkan tentang orang lain. Dia fikirkan tentang anak, dia fikirkan tentang apa orang nak kata dan sebagainya. Yang ketiga, isteri digantung tak bertali tersebut disebabkan dia dah bertindak tapi suami tak mau lepas dengan cara yang baik. Yang ni yang kita nak bantu. Okay? Yang dua lagi ni, dia bergantung kepada diri wanita tersebut. Kalau boleh bertahan, bertahan. Tapi sampai bila? Alright? Yang ketiga ni yang kita nak bantu. Saya nak bantu kepada wanita-wanita yang perlukan maklumat. Kita perlu untuk anda tekan share dan bagi tahu ke orang lain. Sepanjang tempoh ini, selepas ni kita akan bantu wanita-wanita yang digantung tak bertali. Okay, gantung tak bertali untuk dia tahu tentang apa hak dia. Apa hak dia di sisi undang-undang, apa hak dia di sisi hukum syarak dan apa hak dia di dalam dunia ni. Kita hidup ni kat dalam dunia ni. Selagi kita masih hidup ni, kita nak kena teruskan kehidupan kita.
Okay? Jadi kita nak bantu wanita yang digantung tak bertali ni untuk dia faham, untuk dia cerna tentang apa hak dia. Okay? Saya menjemput kepada wanita-wanita yang belum lagi join grup saya, Tanya Tuan Fahmi, sila join. Grup private tersebut hanya khas untuk wanita sahaja. Dan yang belum lagi join dalam Telegram saya, Fahmi Ramli Official, anda boleh join. Boleh cari dekat Telegram ataupun daripada page nanti ni, kita akan ada kempen untuk join dalam grup tersebut. So dalam grup tu kita akan ada lebih banyak perkongsian, kita akan ada lebih macam-macam aktiviti dalam tu untuk bagi maklumat kepada anda supaya anda tahu apa hak anda. Okay, alright. Itu saja daripada saya, pukul 6 dah. Saya mohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Saya akan buat live lagi dan kita akan sentiasa membantu anda untuk memberikan maklumat, memberikan perkongsian sekadar yang kita mampu, dan selebihnya adalah tindakan daripada perempuan sendiri, insya-Allah. Alright, itu saja daripada saya. Selamat berbuka puasa dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.